Hai semua, hari ini saya akan sharekan kepada you all bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Selangkah. Hai guys, nama saya Norman. Hari ini kita akan belajar cara-cara untuk menggunakan aplikasi Selangkah dan apa manfaatnya untuk kita semua sebagai pengguna. Okay guys, so berkenaan dengan cara menggunakan aplikasi Selangkah ni, okay, dia tidak mempunyai sebarang aplikasi sebenarnya. Okay, the most important adalah telefon kita mempunyai kamera dan kita mempunyai aplikasi yang boleh membaca QR code. Itu sahaja. So kalau handphone you all dah ada dah aplikasi yang boleh baca QR code, dia macam barcode, lebih kurang macam barcode tu, itu sahaja yang diperlukan. Okay, so you need to have yang aplikasi yang boleh baca QR code dan juga internet. Of course kena ada internet. Okay, kalau kita tak ada aplikasi untuk membaca QR code untuk Android untuk Android senang je, kita perlu pergi ke Play Store. Okay, aplikasi yang saya sarankan adalah menggunakan Google Lens. Okay, Google Lens. So apa yang perlu kita klik macam biasa, kita type Google Lens. Okay, saya klik pada Google Lens dan saya klik pada Open. Alright guys, so saya akan berikan satu senario dahulu. Okay, contoh bila kita pergi ke kedai buku yang telah didaftarkan dengan majlis pembandaran, dia akan memaparkan satu QR code. So saya akan tunjukkan ni adalah salah satu contoh sebagai untuk testing. Okay, so contoh kita akan nampak this is the poster yang berkenaan. So apa yang perlu you all buat adalah you menggunakan aplikasi you all atau your QR code untuk scan kepada QR code berkenaan. So saya akan zoom in sedikit dulu. Okay, so apa yang perlu you all buat adalah langkah pertama, kalau you all dah ada kalau kita dah ada Google Lens, kita boleh gunakan aplikasi tersebut, terus kita scan pada QR code tersebut. Okay, once kita dah scan pada QR code tersebut, okay, kita perlu hanya daftar adalah nama dengan nombor telefon sahaja. Once kita klik pada OK, kita boleh akan dipamerkan nombor PIN atau QR code. Okay, so adalah bukti. Dia akan tunjuk kepada kita adalah bukti yang kita telah mendaftarkan nama kita di dalam buku log di dalam premis berkenaan. So either bila kita masuk ke premis atau kita masuk ke mungkin pejabat kerajaan negeri ke atau kita pergi ke hospital ke, kalau tak silap saya pun dia dah mula start dah. Kita perlu rekodkan diri kita, kita kena log menggunakan aplikasi berkenaan. Okay guys, so sebagai contoh, saya akan klik pada Google Lens. So kita klik pada aplikasi Google Lens. Okay, terus dia akan onkan kamera. So apa yang perlu kita buat, kita make sure kita dah scankan kepada QR code berkenaan. So kalau kita pergi ke premis berkenaan, kita klik dia. So once dah ada, dia akan detect dah, kita perlu klik pada QR code berkenaan. Okay, untuk situasi saya adalah sebab saya dah masukkan nama dengan nombor telefon. So dia dah rekodkan. So kita perlu isi untuk pertama kali saja. So pertama kali kita dah masuk. Once kita dah masuk dah, dia akan tertera nombor PIN dengan QR code. So kita, apa yang perlu kita buat adalah kita hanya perlu tunjuk je kepada orang yang jaga premis berkenaan yang kita telah daftarkan diri kita apabila kita memasuki premis berkenaan. So very simple. So cara kita nak untuk menggunakan untuk iOS adalah sama je. Untuk iOS dia dah mempunyai built-in QR code yang dah ada dah. So proses dia pun sama. Kita scan je dalam proses QR code tu. Daripada situ dia akan minta kita memasukkan nama dengan nombor pendaftaran yang sama dan kita akan mendapat QR code yang sama saja. Okay. Okay guys, kenapa saya sarankan kita menggunakan aplikasi Selangkah ni? Okay, yang pertama adalah in terms of speed. Okay, cepat. So selepas ni kita dah tak payah menggunakan buku log. So kita hanya perlu menggunakan smartphone kita, kita scan, kita masukkan nama, kita masukkan nombor telefon, terus kita dah register di dalam sistem berkenaan. So memang efficiency lah we call it. The second thing adalah berkenaan dengan social distancing. So maksudnya kalau kita pakai cara yang lama menggunakan buku log, okay, kita pun takut juga kadang-kadang kita pakai pen yang sama kan. Kita punya tangan kita menyentuh pada buku log berkenaan, which kebanyakan customer akan keluar masuk daripada premis berkenaan. So we are trying to practice that kind of social distancing. Dan yang ketiga, untuk pada pandangan saya yang paling penting adalah data and your privacy. Sebab apa? Kalau kita menggunakan buku log okay, nama dengan nombor telefon kita akan berada di premis berkenaan.
So, pada pandangan saya, I'm not too comfortable untuk tinggalkan nama dengan nombor telefon saya di sana. Sebab kita tak tahu, mungkin boleh disalahgunakan. Contoh, sebab kita dah ada nombor nama kita dah ada nombor telefon. So, maybe kalau dia orang nak pakai untuk marketing ke, kalau kita nak pakai nombor telefon dengan nama kita untuk spam, kebarangkalian tu boleh berlaku. So, dengan menggunakan sistem ni, nama kita dengan nombor telefon sebenarnya disimpan secara centralized. So saya rasa insyaAllah tak ada there shouldn't be any problem berkenaan dengan kita punya privacy of data kita bila stored centrally. Dan juga kalau buku log tu hilang, kalau kita buat secara online, kalau buku log tu hilang, kita tak payah risau pun sebab data tu berada di dalam sistem berkenaan. Guys, so seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video ini. Kita jumpa di tutorial yang lain. Terima kasih guys.